Acara pecah tanah dijalankan bagi satu lagi projek kampung menegak di Singapura yang dipanggil Heart of UT. Namun Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong mengakui konsep kehidupan bersepadu sebegini bukan mudah untuk dibangunkan di serata Singapura dengan kawasan tanah yang terhad. Bagi memenuhi keperluan penduduk yang semakin menua, pemerintah meninjau kemungkinan menambah pangsapuri yang menyediakan khidmat bantuan asas serta sistem sokongan yang dipertingkat bagi menggalak penuaan di tempat. Di tengah-tengah estet perumahan UT, satu lagi projek kampung menegak Singapura telah bermula. Apabila siap kelak dalam tempoh 5 tahun, projek Mesra Warga Emas ini akan terdiri daripada blok perumahan 10 tingkat dengan hampir 70 unit flat 2 bilik untuk warga emas. Kesemuanya habis terjual. Ia akan disambungkan ke bangunan komersil 6 tingkat yang dilengkapi ruang untuk jualan runcit serta pelbagai kemudahan jagaan kesihatan dan sosial. Ia turut dibina dengan mengambil kira alam sekitar. Ini termasuk pemasangan panel-panel suria serta pencahayaan bijak. Cat yang digunakan juga mampu memantul bahang cahaya matahari bagi ruang lebih dingin untuk warga emas. Ia sejajar dengan visi Bandar Alam Semula Jadi iaitu Tunggak Pelan Hijau Singapura. Semasa acara pecah tanah projek tersebut siang tadi, Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong berkongsi ciri uniknya iaitu menggabungkan pelbagai kemudahan untuk manfaat warga emas. Namun konsep sedemikian tidak mudah diperluas ke seluruh negara kerana kawasan tanah Singapura yang terhad. Oleh itu, huraian alternatif diperlukan bagi memenuhi keperluan penduduk yang semakin menua. Antara lain dengan menawarkan lebih banyak perumahan untuk warga yang semakin menua. But aging in place does not mean simply continuing with the status quo. Instead, we will have to consider how we can refresh our estates, make them more senior-friendly, and support our seniors with a more extensive network of community and elder care services within easy reach of their homes. Sementara itu, di Ang Mo Kio, para penjajah dan pusmen bekerjasama untuk pantau hampir 23,000 warga emas dalam kejiranan mereka. Model sedemikian dijangka boleh dimanfaatkan lebih ramai orang dengan Menteri Kesihatan Ong Ye Kung berura-ura untuk meluaskan jaringan sokongan sedemikian di serata negara. Encik Ong siang tadi melawat kawasan Cheng San Seletar sebagai sebahagian lawatan menteri yang disambung semula tahun lalu. Penjajah seperti Encik Lee bukan setakat menyediakan makanan untuk masyarakat Cheng San Seletar. Beliau merupakan antara 20 penjajah yang telah dilatih untuk memberikan amaran sekiranya ada pelanggan tetap yang lama tidak muncul atau menampilkan tanda-tanda dalam kesusahan. Begitu juga para postmen yang turut dilibatkan untuk menjadi pemerhati di kawasan kejiranan. Ini semua merupakan antara inisiatif penjagaan bagi kejiranan yang separuh dari penghuninya berusia di atas 50 tahun. Daya usaha ini kini melibatkan 4 buah blok yang majoriti penduduk warga emas. Lawatan Menteri Kesihatan Ong Ye Kung ke sini adalah bagi meninjau lebih dekat inisiatif sedemikian. Ia termasuk latihan untuk para sukarelawan mengenal pasti tanda-tanda demensia dan tekanan mental. Menurut Encik Ong, kebajikan golongan warga emas merupakan satu keutamaan pemerintah Singapura. Ia berharap jaringan masyarakat dapat meningkatkan usaha membantu warga emas yang tinggal bersendirian. Why do we do all this? Because we don't want to see them only when they are sick and in the hospital. We know that if you have an active aging lifestyle, you eat the right things, sleep the right way, have friends, have care, have love, you can stay as healthy as possible, as long as possible. So I think this will be hopefully a priority across all our divisions and all our constituencies. Tambah Encik Ong, Kementerian Kesihatan akan fikirkan bagaimana inisiatif sedemikian dapat ditingkatkan dan diterapkan ke seluruh negara. Rinciannya akan dikongsi semasa Belanjawan 2023 bulan depan. Saudara Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Mas Agus Zulkifli akan melakukan lawatan kerja ke Arab Saudi dan Mesir dari 9 hingga 15 Januari. Beliau akan ke Arab Saudi dahulu dari 9 hingga 12 Januari
bagi mengetuai delegasi Singapura di persidangan dan pameran perkhidmatan haji dan umrah di Jeddah. Encik Mas Agus akan bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah untuk membincangkan perihal berkenaan musim haji akan datang yang dijadualkan berlangsung pada Jun ini. Tahun lalu, Singapura mendapat kuota sebanyak 900 tempat untuk ibadah haji. Ini selepas diberi penambahan kuota pada saat-saat akhir daripada 407 pada awalnya. Di Riyadh pula, Encik Mas Agus akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Sumber Manusia dan Pembangunan Sosial Ahmad Sulaiman Al-Rajhi. Menyusuli lawatan itu, Encik Mas Agus dan delegasinya akan ke Mesir pula dari 13 hingga 15 Januari. Di kedua-dua negara tersebut, Encik Mas Agus akan bertemu dengan para ulama untuk meneroka dan memperkukuh kerjasama bagi menyokong program kajian dalam penyelidikan masyarakat Islam gemilang dan sijil posiswazah Islam dalam masyarakat kontemporari atau PCICS. Selain itu, Encik Mas Agus juga akan bertemu dengan para pelajar Singapura yang sedang melanjutkan pengajian tinggi di Madinah dan Kahirah. Encik Mas Agus akan diiringi Ketua Eksekutif MUIS Kadir Maidin dan para pegawai lain.